Bismillah. Ila hadratin nabiyina al-mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'u lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Yang dimuliakan Ayahanda Tuan Imam, Ayahanda pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid yang hadir pada malam yang berkah ini, yang saya hormati lagi saya kasihi ayah-ayah saya serta ibu-ibu saya. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita pada Allah, kerana di atas limpah kurnia serta inayah pertolongan Allah dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah ini bagi melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab kita kepada Allah, yang di mana pada hari akhirat nanti kita akan ditanya, kita akan dipersoal di hadapan Allah, terutama salat yang kita kerjakan. Alhamdulillah, kita telah pun selesai menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. InsyaAllah ta'ala dengan masa, peluang dan ruang yang Allah berikan pada kita pada malam yang barakah ini, dapatlah sama-sama kita duduk sebentar sementara kita menantikan waktu Isya, sambil kita niat i'tikaf di masjid ini bagi mendengar serba sedikit perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan berkat di sepanjang majlis kita ni berlangsung, insya-Allah. Sebelum kita mulakan majlis, saya dah baca ada satu maklumat. Mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia mengatakan kita sekarang mengalami suhu yang sangat tinggi, melebihi daripada 36 darjah Celsius.
Ini memang panas betul. Tapi saya masuk masjid, ibu dan ayah ni sejuk sampai ke kaki. Buka berapa ekor nak tahu. Memang sejuk betul. Tak. Alhamdulillah. Jangan lena sudah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Dan insya-Allah kita sambung kembali pengajian kitab kita, hadis yang ke-27 pada muka surat 306. Kita sambung kembali hadis yang nombor 2 bawah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. صدق رسول الكريم. حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. Yang bermaksud dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu katanya, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia bertanya, engkau datang bertanya dari kebaikan? Aku menjawab ya. Ia berkata, mintalah fatwa hati engkau. Kebaikan itu ialah apa yang mententeramkan diri engkau kepadanya dan mententeramkan juga kepadanya hati. Dan dosa itu ialah apa yang tergetar dalam diri dan ragu dalam dada, sekalipun berfatwa kepada engkau oleh manusia dan mereka telah berfatwa dengan menyalahinya. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis hasan. Kami riwayatkannya dalam musnad 2 imam, iaitu Imam Ahmad ibn Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad yang baik. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an katanya, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bertanya, engkau datang bertanya dari kebaikan? Wabisah kata, aku datang kepada Rasulullah untuk bertanyakan sesuatu kepada Rasulullah. Zaman dahulu kalau mereka nak bertanya, mereka akan terus bertanya dengan Rasulullah. Sebab itulah hadis tidak dikumpulkan dan dibukukan. Zaman itu kenapa hadis tak dibukukan? Kerana apa-apa persoalan mereka akan terus bertanya kepada Rasulullah. Kerana Rasulullah masih ada. Selepas zaman daripada itu barulah buku ini barulah hadis dibukukan setelah beberapa zaman. Tapi nak cerita bahawa segala pertanyaan mereka akan bertanya kepada Rasulullah. Dan ada persoalan-persoalan lain yang mereka boleh rujuk kepada para sahabat berdasarkan firman Allah, fas'alu ila ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikr sekiranya kamu tak tahu. Bertanyalah kamu kepada ahlinya sekiranya kamu tak tahu. Ini dalam ayat Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, jika kita tak tanya, jika kita tak tahu, maka tanyalah. Pepatah Arab ada menyebut as-su'al miftahul ilmi. Bertanya itu kunci kepada ilmu. Jadi kalau kita ada persoalan, lebih baik kita mengajukan persoalan tersebut. Itu yang dimaksudkan. Jadi zaman tersebut
Rasulullah akan menjadi rujukan semua orang. Selepas daripada itulah baru jatuh kepada para sahabat setelah kewafatan Nabi. Tetapi dalam masa Nabi hidup, Nabi pernah menghantar beberapa orang sahabat untuk menjadi gubernur. Antaranya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal Nabi hantar ke Yaman untuk menjadi gubernur di Yaman. Dan Nabi suruh kepada Mu'adz untuk berijtihad. Berijtihad maksud kata ialah zaman dulu kalau mereka nak tanya soalan, tak, ni di Yaman ni, soalan tu dekat Yaman, Nabi duduk di Madinah berminggu-minggu baru nak selesai. Malah mengambil masa berbulan baru nak selesai masalah tersebut. Tak. Lalu sebab perjalanan jauh, dikumpulkan soalan, dihantar pula utusan untuk pergi bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Lepas dah dapat jawapan baru patah balik. Zaman dulu mana ada WhatsApp, mana ada Telegram. Jadi bila nak tanya soalan, kena utuh lah. Maksud kena tulis surat ke, pergi. Tak, dihantar utusan untuk pergi bertemu dengan Rasulullah untuk dapatkan jawapan. Lepas tu patah balik. Daripada Yaman nak ke Madinah tu berminggu, malah masuk pada berbulan. Tengok kenderaan apa yang naik. Tak, kalau kuda cepat naik sikit. Tak, kalau unta lambat sikit. Kadang keldai lagi lambat lah, kan? Jadi tengok kenderaan dulu. Tak, lebih kurang macam postman lah. Bayar lebih, postman laju, kan? Pos laju. Tak, nak lagi laju, ada lagi lah, banyak lagi, kan? Lebih kurang gitu. Jadi mengambil masa banyak untuk menyelesaikan masalah. Lalu Nabi bagi autoriti kepada Mu'adz untuk berijtihad sekiranya benda itu Mu'adz tahu. Dan sekiranya masalah itu adalah masalah yang rumit, barulah dibawa kepada Rasulullah. Inilah ini jadi sahabat menjadi rujukan kepada Rasulullah. Lepas wafatnya Nabi, barulah para sahabat. Antara sahabat yang menjadi a'immatul fuqaha, yang menjadi imam-imam faqih, imam-imam fiqh, imam-imam yang menjadikan rujukan. Maksud kata sahabat yang dijadikan rujukan, sahabat lain pun merujuk dekat dia. Antaranya Anas bin Malik. Antara yang lain Abdullah bin Abbas. Antara yang lain Aisyah, Abu Hurairah, Sayyidina Ali. Mereka semua ni antara sahabat yang menjadi rujukan kepada sahabat lain. Kalau mereka ada soalan nak tanya, mereka akan jumpa sahabat-sahabat ini. Inilah yang dimaksudkan. Jadi kata Wabisah, aku nak bertanya sesuatu kepada Rasulullah. Lalu bila mana dia sampai ke rumah Rasulullah, maka Nabi kata, "Jita tas'alu 'anil bir." Nabi tanya, Nabi terus bertanya kepada Wabisah yang datang ke rumah Rasulullah. Adakah kamu datang ke sini untuk bertanyakan tentang kebaikan? Nabi tahulah. Qultu ni aku telah menjawab. Maksudnya Wabisah jawab, "Na'am, ya." Wabisah datang dengan tujuan untuk bertanyakan sesuatu kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Pertanyaan Wabisah kepada Rasulullah ialah tentang kebaikan. Maka jawab Nabi SAW, "Istafti qalbak. Al-birru ma itma'annat ilaihi nafs wa itma'anna ilaihi al-qalb." Kata Nabi SAW, mintalah fatwa hati engkau. Kebaikan itu ialah apa yang mententeramkan diri engkau kepadanya dan mententeramkan juga kepadanya hati. Nabi jawab, apa itu kebaikan? Kebaikan itu ialah bila kita buat dapat menghadirkan ketenteraman, ketenangan di dalam hati kita. Itulah kebaikan. Kalau kita buat, dia jadi tenang, dia jadi tenteram. Itulah benda baik, kata Nabi. Sebab tu banyak benda-benda baik yang bila mana kita buat menghadirkan ketenteraman, menghadirkan ketenangan di dalam jiwa kita. Kita rasa lapang, kita rasa seronok bila kita buat benda tersebut.
Kita buat sesuatu benda baik, kita rasa seronok dan kita rasa nak lagi buat. Tak. Dan bila kita dah buat sekali, nak rasa buat kali yang kedua. Dah buat kali kedua, nak buat lagi kali ketiga dan seterusnya. Itulah yang dinamakan kebaikan. Dia dah seronok dengan kebaikan tersebut. Tak. Benda baik ini, ibu dan ayah yang saya hormati, itu sebablah Allah sebut dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, dalam surah Ali Imran. Bersegeralah kamu dalam kebaikan. Bersegeralah kamu dalam mengejar kebaikan. Benda baik kita kena segera tunaikan. Maksud kata segera kita buat. Carilah kebaikan yang ada. Tak. Kerana sudah tentu kita tahu kebaikan itu melebihi daripada kejahatan. Tak. Jangan kita sangka dalam agama kita ni banyak benda yang tak baik. Tak. Dalam agama kita banyak benda yang baik. Tak. Benda yang tak baik ni tak banyak. Sikit sahaja. Tak. Malah benda yang baik ini banyak sangat-sangat. Contoh yang Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dalam satu hadis yang sahih tentang kebaikan. Bila kita niat sekali nak buat benda baik, niat buat benda baik, Nabi kata apa? Falahu ajran. Maka baginya 2 balasan, 2 ganjaran. Apa dia? Yang pertama, pahala kerana dia niat baik. Yang kedua, kerana dia buat benda baik tersebut. Tak. Jadi 2. Kalau niat benda yang tak baik, falahu ajr, kata Nabi, maka baginya 1 balasan. Tak. Balasan apa? Bukan kerana niat yang tak baik tu, iaitu perbuatan yang jika dia buat. Kita niat benda yang baik, walaupun tak terlaksana, kita tetap mendapat pahala. Pahala kerana kita meniatkan benda yang baik itu. Tak. Kalau niat benda yang tak baik, niat disebabkan niat benda tak baik itu tak dikira, sehinggalah kita melakukannya, baru dikira. Nampak pemurahnya Allah Ta'ala tu. Nah, kerana niat benda yang baik saja dah boleh balasan, apatah lagi kalau buat, lagi banyaklah pahala tu. Niat sahaja pun dah jadi kebaikan. Tak. Daripada rumah kita niat pi kerja lillahi ta'ala, boleh pahala. Daripada rumah kita niat nak buat apa? Nak cari rezeki, boleh pahala. Daripada rumah kita niat nak main masjid, nak main solat berjemaah, boleh pahala daripada rumah lagi. Tak. Niat kita tu, niat dikira, bila niat yang baik dikira sebagai pahala. Niat yang tak baik belum dikira lagi, sehinggalah dia melakukannya. Itulah yang disebut sebagai kebaikan. Dan bila mana kita buat, kita rasa seronok dan benda itu nak diulang-ulang lagi. Begitulah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka buat kebaikan, mereka tiru apa yang Nabi buat. Sehinggakan mereka buat apa yang Nabi buat itu dapat melahirkan kecintaan mereka kepada Rasulullah. Bila Rasulullah dah tak ada, apa yang Nabi tinggalkan? Sunnah-sunnah baginda. Antara sahabat yang ikut sebiji apa yang Nabi buat, banyaklah. Antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni, apa yang Nabi buat sepanjang hayatnya, dia buat. Tak tinggal sikit pun. Sayyidina Abu Bakar. Tu sebab namanya Abu Bakar. Saya pernah sebut dulu. Abu tu maksudnya bapa, Bakar tu maksudnya cepat. Dan asal perkataan bikrun. Bikrun ni maksudnya cepat. Contohnya istayqazu minan naumi mubakkira.
Aku bangun daripada tidur cepat-cepat, awal-awal. Itu mubakkir. Jadi perkataan bak tu maksudnya cepat. Maksud cepat kat situ, apa saja kebaikan dia dulu yang buat. Benda baik saja orang lain tak buat, dia dah buat dulu. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Bilal semasa dia diseksa oleh Umayyah ibn al-Khalaf. Sayyidina Bilal dia diseksa oleh Umayyah ibn al-Khalaf kerana Umayyah dia tahu bahawa Bilal masuk Islam. Dia seksa Bilal. Siapakah yang memerdekakan Bilal? Kalau bukan Abu Bakar. Dia orang pertama yang memerdekakan Sayyiduna Bilal. Tu sebab bila mana satu hari Sayyidina Bilal lepas kewafatan Nabi, Sayyidina Bilal jumpa Sayyidina Abu Bakar untuk minta izin dia pergi ke Syria. Sayyidina Bilal minta izin untuk pergi ke Syam. Waktu tu Syam lah, bukan sekarang ni kita namakan Syria. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mula-mula dia tak bagi Sayyidina Bilal tinggalkan bumi Madinah. Tetapi Sayyidina Bilal dia mohon kepada Sayyidina Abu Bakar untuk pergi ke Syam, menetap di Syam. Kerana apa Sayyidina Bilal minta izin untuk pergi ke Syam? Kerana dia tak tahan melihat kesan-kesan dia bersama dengan Nabi SAW. Bila dia tengok saja satu sudut, bila dia tengok saja jalan ni, bila dia tengok saja rumah Nabi, bila dia tengok dia capal Nabi, bila dia tengok dia pakaian Nabi, bila dia tengok tempat duduk Nabi, mengalir air mata dia. Sebab dia Sayyiduna Bilal, orang yang merindukan Nabi SAW, orang yang berkulit gelap, orang yang berkulit hitam. Laungan azannya bukan sahaja didengar di pada penduduk di bumi, malah seluruh penduduk langit mendengar azan Bilal. Seluruh pelusuk di kota Madinah, di kota Mekah mendengar azan Bilal. Walaupun zaman tu tak ada serombong azan tu, tapi bila Bilal melakukan azan, setiap ruang yang ada di kota Mekah semuanya sampai suara Bilal. Rindunya Bilal kepada Rasulullah, dia tak tahan melihat kesan-kesan tu. Bila dia tengok dia rasa sebab. Tu sebab dia minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar untuk tinggalkan Madinah, tinggalkan Mekah, kerana dia nak pergi ke Syam. Dia tak mampu untuk melihat kesan-kesan tersebut. Lalu mula-mula Sayyidina Abu Bakar tak bagi. Sebab Sayyidina Abu Bakar tak nak berpisah dengan Sayyiduna Bilal. Tapi disebabkan Sayyidina Bilal minta juga untuk pergi ke Syam, lalu Sayyidina Abu Bakar izinkan juga. Tapi Sayyidina Abu Bakar pernah ingatkanlah kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, kamu ingat tak lagi masa aku merdekakan kamu? Maksudnya Sayyidina Abu Bakar merdekakan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal kata, ya aku ingat. Dia kata, ingat, jangan lupa kembali semula. Lalu Sayyidina Bilal pun pergilah ke Syam. Sehinggalah satu hari Sayyidina Bilal mimpikan Nabi. Mimpikan Nabi. Laukana jafah ya Bilal. Kenapa kamu kelihatan muram wahai Bilal? Ala tazuruna ya Bilal. Kamu tak mau ziarah kami ke wahai Bilal? Bilal dia mimpi Nabi. Nabi datang dalam mimpi Bilal. Bila dia tersedar saja daripada mimpi dia, dia ambil kuda dia terus pecut pergi ke Madinah. Ni kita semua tahu tentang kisah ini. Kemudian bila mana sampai di Madinah, dia menangis lama di kubur Bilal, di kubur Nabi SAW. Sayyidina Bilal menangis di hadapan kubur Nabi, sehinggalah datang asy-syababain jannatain, dua pemuda syurga, iaitulah cucu baginda Nabi SAW, Hasan wal Husain, datang kepada Sayyiduna Bilal. Jadi kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW ini terlalu hebat, sehingga kan mereka buat apa yang Nabi buat. Sebab itu bila mana mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang Nabi buat,
nama mereka tercatat dalam kitab-kitab sirah. Nama mereka disebut dalam kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah Islam. Kerana apa? Kerana mereka bukan saja sahabat, mereka juga orang yang sangat mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan ayah yang saya hormati, kita tak dapat jumpa Nabi, kita tak dapat melihat, menatap wajah Nabi, kita tak bersama dengan Nabi ketika mana Nabi dalam peperangan, kita tak dapat mempertahankan Nabi ketika Nabi dibaling batu, dibaling najis, kita tak dapat mendakap, mencium tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saya yakin dan percaya dalam hati-hati ibu dan ayah termasuk kita, iaitu perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila kita menyatakan bahawa kita cintakan Nabi, apa yang kita nak buat? Allah sebut dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau benar kita cintakan Allah, maka kita ikutlah Nabi SAW. Nescaya akan hadirlah kecintaan Allah itu kepada kita, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi kita buatlah kebaikan ini. Bila kita buat, bukan sahaja kita boleh pahala, tetapi Allah mencampakkan ketenangan, keseronokan di dalam jiwa kita. Bila kita gelisah, bila kita resah, apa yang kita buat? Kita akan salat. Kita akan salat, kita akan ambil wuduk, kita akan salat. Habis-habis kuat pun kita akan baca Quran. Kenapa kita cari itu? Karena itulah penawar bagi hati yang gelisah. Itulah penawar bagi hati yang resah. Itulah penawar bagi hati yang berduka. Maka kita akan salat 2 rakaat, kita akan ambil wuduk, kita baca Quran. Untuk menghilangkan keresahan jiwa. Itulah penawarnya. Maksud kata, itulah kebaikan. Bila hadir keresahan di dalam jiwa kita, cepat-cepatlah kita ambil wuduk, kita salatlah. Jadi benda yang kita tak tenang ni, kadang-kadang dia hadir dalam jiwa kita. Sama ada benda tu kita rasa tak tenang, kita rasa gelisah. Mungkin akan berlaku satu perkara, kalau bukan kepada kita, kepada ahli keluarga. Jadi macam mana cara nak menghilangkan perkara tersebut? Ambillah wuduk, salatlah. Mintalah perlindungan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis yang kita dah baca sebelum ni, wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu nak minta pertolongan, pohonlah pertolongan kepada Allah. Yalah, kadang kita mari gelisah tu, tiba-tiba dia mari. Kalau selaku ayah, selaku ibu, confirm ada kadang dia mari. Sama ada tak berlaku pada kita, ataupun mungkin berlaku pada anak kita. Kadang mainan syaitan saja nak menimbulkan keresahan, kegelisahan di dalam, kegusaran di dalam jiwa kita. Jadi macam mana kita nak hilangkan perkara tersebut? Dengan kita melakukan kebaikan tadi ni. Dengan cara itulah dapat menjadi penawar kepada keresahan kita tadi ni. Macam kita sekarang, kita dah habis sembahyang. Dah selesai sembahyang, tenang tak rasa? Tenang. Pasal apa? Kewajipan kita dah selesai. Kalau bagi orang yang belum selesai kewajipan lagi, apa dia rasa? Dia rasa gelisah. Pasal apa? Tak sembahyang lagi. Lah ni kita dah tenang pasal kita dah habis sembahyang. Nak tunggu isyak dah. Sekejap lepas masuk isyak kita sembahyang. Lepas habis sembahyang, tenang. Pasal apa? Dah selesai kita punya kewajipan. Itulah maksudnya. Hadir perkara tersebut di dalam jiwa. Tapi bagi orang yang meninggalkan salat, dia tak rasa apa pun. Tenteram pun dia tak rasa, gelisah pun dia tak rasa, resah pun dia tak rasa. Dia rasa biasa je. Berarti hati dia berpenyakit. Ini ternyata yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim marad
fazadahumullahu maradah. Dalam jiwa-jiwa mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan lagi penyakit jiwa tersebut. Bila hati itu dah berpenyakit, bagaimana kita nak menghilangkan ataupun nak mencari penawar kepada jiwa kita? Sudah tentulah dengan kita melakukan kebaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi penawar kepada hati kita yang berpenyakit tu. Kemudian Nabi kata lagi, wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri. Dan dosa itu ialah apa yang tergetar dalam diri dan ragu dalam dada. Itu maksudnya, maksud kejahatan. Dosa ni apa benda? Dosa ni bila kita buat benda yang tak baik, bila dia buat saja, Allah hadirkan kegetaran, Allah hadirkan ketidaktenteraman di dalam jiwanya. Dia rasa tak tenang bila dia buat satu benda yang tak baik. Bila dia orang baik, tapi bila dia buat benda yang tak baik, hati dia dah mula rasa resah. Hati dia dah mula rasa gelisah. Kerana dia orang kenal dia ni orang baik, tapi saja mencuba untuk buat benda yang tak baik, lalu dia rasa gelisah lah. Kerana benda yang tak baik tu yang dia lakukan. Itu tandanya apa? Itu tandanya ialah dia asalnya adalah orang yang baik. Orang yang bila dia buat benda yang tak baik, tapi tak ada rasa keresahan, tak rasa kegelisahan dalam jiwanya, itu maksudnya dia adalah orang jahat. Pasal dia tak rasa apa, dah biasa dah buat benda tak baik tu. Dah jadi makanan dia, dah jadi kebiasaan. Dah rasa tak bersalah. Pernah sekali ibu dan ayah yang saya hormati, di satu tempat, kebetulan saya nak singgah kedai di sebelah. Kedai dekat berhampiran dia tu, satu kedai nombor ekor. Dah pakai piah ni masuk, pakai piah satu tempat dirahsiakan, tapi bukan dekat sini, dekat Hatnyai sana, dekat dengan Uzbekistan, dekat dengan Kyrgyzstan. Dah satu tempat saya pergi, kita pergi kedai sebelah dia, kebetulan tengok, kot lah, pakai helmet tutup kan, ataupun cabut kepiah tu. Jahat tu tetap jahat lah benda yang dia buat. Sekurang-kurangnya janganlah pakai piah masuk. Dah pasal hak ramai dalam tu rata-rata non-Muslim, orang bukan Islam. Dah bila masuk pakai lebay, yalah, lebay ni, bila kita nampak orang pakai lebay saja, kita tahu. Dah bila kita pakai piah ya, benda hak tak baik, confirm dia takkan buat. Dah tapi yang ni lain sikit. Dah pakai lebay selama badak dia yang masuk dalam nombor kedai nombor tu kan. Siap masuk lagi tak. Dah masuk kata dah jadi kebiasaan, dah tak rasa malu dah. Itu Allah dah cabut rasa malu di dalam jiwa dia. Tu yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu rasa tak malu, buatlah apa yang kamu suka. Bila mana perasaan malu tu Allah dah cabut daripada jiwanya, itu sebablah jadi lagu tu. Tak dengan rasa selamba dia je. Tak, kita pun terkejut. Tengok keluar dia kalih dia. Dia kalih saja, minta maaf sebut tak, janggut putih. Dia janggut. Kan? Janggut putih keluar selamba dia habis ni. Nampak tak tahu tak? Bukan dia tak nampak kita tengok dah. Saya buka tingkap lagi. Tengok lagu tu. Kan? Dia perasan, tapi saya tak kenal pun. Tak. Lama dia start waktu dia belah. Tak tahulah berapa dia tikam RM1 ke RM5 ke RM10 ke. Kan? Tapi cerita dia lagu tu. Confirm kalau buat lagu tu takkan jadi kaya. Confirm. Tak. Kerana benda tu satu judi. Tak. Dan satu lagi, benda tu takkan mengkayakan pun.
Kerana duit tu adalah duit yang haram. Duit haram ni dia takkan kekal. Tengok korun sudahlah. Dah korun, duit banyak, harta banyak, tak mau keluar zakat last sekali, lebuh. Dah last sekali Allah tenggelamkan dia. Begitu juga dengan duit haram ni. Dah begitulah. Jadi bila Allah hilangkan perasaan tersebut, tu yang dia buat sesuka hati dia. Dah. Dosa itulah dosa. Bila mana tak ada hadir, Allah hadirkan ketakutan ke dalam jiwa dia, maka benda yang kita rasa takut nak buat itu, benda itulah benda yang tak baik. Tak, jangan kita buat. Tak, kalau kita rasa tak berani lah, jangan kita buat, tinggalkan. Tak, kalau kita buat juga kita risau, takut kemudaratan tu, bahaya tu. Tak, itu yang kita risaukan. Ini yang dimaksudkan dalam hadis. Jadi perkara dosa Allah dah sebut dalam Quran, Nabi dah sebut dalam hadis. Benda-benda yang Nabi tak bagi, benda-benda yang Allah larang, jangan kita buat. Tak, sentuh pun jangan. Sebagai contoh, perzinaan. Bukan saja perbuatan zina, jalan menuju ke arah penzinaan itu pun Allah dah haramkan. Tak, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu menghampiri zina. Hampir, maksud kata hampir ni segala bentuk perjalanan yang menghampiri ke arah penzinaan adalah dilarang. Apa sahaja bentuk kepada penzinaan tersebut yang membuka jalan kepada perkara tersebut adalah dilarang. Perbuatan zina tu lagilah dilarang. Tak, perjalanan nak menuju ke arah itu pun juga dilarang. Tak, itu kerana membuka benda-benda yang tak baik. Kalau kita lihat benda itu adalah benda yang tak baik, cepat-cepat kita tutup, cepat-cepat kita halang. Sebab tu dalam kaedah fiqh ada satu istilah yang disebut sebagai sadduz dzara'i'. Ada sadduz dzara'i' ni maksudnya menutup pintu-pintu keburukan, pintu-pintu kejahatan. Tak, kalau benda tu agak tak baik, kita cepat-cepat sekat. Tak, kita risau. Nah, itulah kerana kemudaratan itu lebih. Nah, bila bertembung di antara kebaikan dengan kemudaratan, maka lihatlah kepada mudarat. Jika mudarat itu mengatasi kebaikan, maka wajib tinggal. Nah, wajib tinggalkan perkara tersebut. Itu kita risaukan. Itulah yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sebut lagi, sekalipun berfatwa kepada engkau oleh manusia dan mereka telah berfatwa dengan menyalahinya. Ini bersangkut dengan mengeluarkan sesuatu hukum. Baik. Ibu dan ayah yang saya hormati, bukan senang ulama nak meletakkan sesuatu hukum. Bukan senang ulama nak menghukum sesuatu perkara. Rumit dan terlalu rumit. Tak, very complicated. Kata orang kampung Gajah, memang susah. Kita hari ni kita dah dapat hukum yang dah siap. Ulama dah berfatwa dulu dah. Mereka berbahas, mereka buat perbincangan, mereka bahas, lalu lahirlah keputusan. Tak, keputusan itu kita baca dan kita amalkan. Tak perlu lagi kita nak bahaskan pasal dah ada keputusannya. Kalau dahulu, kalau perkara yang perlukan kepada fatwa, lalu mereka akan buat persidangan untuk membincangkan perkara tersebut. Bolehkah, tak bolehkah, itu dibuat perbincangan bersama dengan para ulama. Itu sebab itu nak kata bukan senang nak buat keluar hukum. Nak buat keluar hukum pula, seorang itu perlu ada 9 syarat untuk keluarkan hukum. Cukup 9 syarat, dia boleh buat keluar hukum dah. Apa 9 syarat tu? Kuliah kita yang akan datang, insya-Allah. Jadi kita berhenti dekat ni dulu. Kita akan sambung hadis ini pada hari yang lain, insya-Allah. Hari ni 17 hari bulan 8 2020. 9 syarat ahli fatwa. Baik. Ini insya-Allah kita akan sambung pada kuliah kita yang akan datang. Terima kasih
kepada ayah-ayah saya serta ibu-ibu saya yang sudah hadir. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang membalas setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh ayah yang bunda saya. Saya mohon maaf sekiranya saya terkasar bahasa. Saya selalu berdoa kepada Allah semoga jemaah yang selalu hadir mai solat berjemaah, selalu mai mengaji, semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kefahaman yang baik dalam memahami agama Allah. Doakan anak-anak ini semoga Allah memudahkan urusan di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah kita bertemu pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah izinkan dan memudahkan. Sekian daripada saya. Wallahu ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Wassallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tertutup dengan baca kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.